Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama selesaikan soalan latih tubi bab 6 iaitu sudut dan tangen bagi bulatan. Soalan 1. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Kita ada satu bulatan dan kita ada pusatnya O dan di sini kita dapati bahawa ada dua sudut yang terbentuk iaitu sudut pada pusat nilainya adalah X dan kita ada sudut pada lilitan iaitu 25 dan kedua-dua sudut ini terbina pada lengkok yang sama. Jadi apa yang boleh kita fahamkan untuk menyelesaikan soalan ini, kita ingat balik semula. Saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh satu lengkok yang sama adalah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Bermaksud nilai X adalah 2 kali ganda nilai pada sudut pada lilitan. Jadi, apa yang kita dah dimaklumkan bahawa sudut pada lilitan adalah 25. Jadi, kita akan buat adalah kita akan ambil 25 itu kita darabkan dengan 2 dan kita akan dapat sama dengan 50. Jadi, jawapannya adalah C. Soalan 2. Dalam rajah 2, PQRS ialah sebuah bulatan berpusat di O. PQRS. Ini adalah satu bulatan berpusat di O. Maklumat yang diberikan kepada kita lagi adalah POR ialah diameter. Okey, ini POR ialah diameter dan diberitahu pada kita juga adalah SR dan juga QR adalah sama panjang. Jadi kita boleh tandakan seperti berikut. Menunjukkan bahawa kedua-dua panjang garis ini adalah sama. Jadi bila sama bermaksud kita faham bahawa lengkok SR dan lengkok QR adalah sama besar. Jadi bila sama besar, kita boleh menggunakan konsep di mana sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Walaupun bukan pada lengkok yang sama, lengkok yang berbeza tetapi panjangnya adalah sama. Jadi kita boleh gunakan konsep ini Jadi apa yang kita buat? Kita akan ambil 32 darab dengan 2, kita akan dapat 64. Jadi X sama dengan 64. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 3. Dalam rajah 3, O ialah pusat bulatan. Cari nilai Y. Cuba perhatikan pada bulatan ini. Ini adalah pusat bulatan iaitu O. Dan diberi maklumat pada kita adalah sudut ini 32 darjah. Okey, pada lengkok ini awak cuba perhatikan, pelajar-pelajar cuba perhatikan bahawa ada tanda di sini. Tanda ini menunjukkan bahawa lengkok ini adalah sama panjang. Jadi bila lengkok ini adalah sama panjang, bermaksud AEB, kita tengok AEB iaitu sudut di sini adalah sama dengan sudut BDC. Bermaksud ini 32. Jadi sudut ini juga adalah 32 disebabkan panjang lengkok yang ditandakan ini adalah sama panjang. Seterusnya kita dah faham, kita dah pelajari sebelum ini di mana kalau ini adalah diameter, okey, diameter adalah satu garis yang menghubungkan dua titik pada lilitan bulatan. Okey, melalui pusat bulatan, kita dapati sini ada diameter. Bila diameter bermaksud sudut yang terbentuk di sini adalah 90 darjah. Jadi daripada sini kita dapati bahawa kita ada satu segitiga yang dah ada dua nilai yang kita sudah tahu, iaitu 32 darjah dan juga 90 darjah. Jadi untuk dapatkan Y, kita akan buat di mana kita tahu Y tambah dengan 32 darjah tambah dengan 90 darjah adalah sama dengan 180 darjah. Jadi Y kita akan dapat sama dengan 180 kita tolakkan dengan 122 darjah, kita dapat Y sama dengan 58. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 4.
Rajah 4 menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran PQRS. Okey, kita perhatikan ini PQRS adalah sisi 4 kitaran. Diberi maklumat pada kita lagi adalah PST dan RSU adalah garis lurus. Cari nilai X. Di mana PST, dan juga RSU adalah garis lurus dan kita dikehendaki mencari nilai X. Kita ingat kembali apakah yang kita telah pelajari tentang sisi 4 kitaran. Yang pertama sekali, sisi 4 kitaran itu mestilah segi 4 yang mana setiap bucunya terletak di atas lilitan bulatan. Jika kita perhatikan, memanglah PQRS adalah sisi 4 kitaran disebabkan bucunya iaitu P, Q, R dan S memang berada pada lilitan bulatan. Jadi, apa yang kita dapat, yang telah kita pelajari adalah sudut yang bertentangan, nilainya adalah kita tambahkan dapat 180. Dalam kes ini, apa yang kita perlu faham adalah RSP, cuba perhatikan RSP iaitu sudut di sini, kita akan dapat dengan cara kita ambil 180, kita tolakkan dengan 112. Sebab apa? Sebab kedua-dua ini adalah sudut yang bertentangan. Hasil tambahnya adalah sama dengan 180. Jadi untuk dapatkan satu sudut lagi di sini, kita akan ambil 180 tolakkan dengan 112, kita akan dapat 68. So sudut RSP sama dengan 68. Bila sudut ini sama dengan 68, bermaksud di belakang ini X juga adalah nilainya adalah sama dengan 68, iaitu TSU. X ini adalah TSU. Jadi jawapannya adalah 68, iaitu jawapannya adalah B. Soalan 5. Rajah 5 menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran QRST dan garis lurus PQR. Kita ada QRST iaitu sisi 4 kitaran dan kita ada satu garis lurus iaitu PQR. Apa yang perlu kita cari? Kita perlu cari sudut PQS. Di manakah sudut PQS? Okey, kita tandakan dulu. Ini adalah sudut PQS yang kita nak cari. Jadi apa yang perlu kita dapatkan dulu maklumat, kita tengok di sini, ini adalah sisi 4 kitaran. Okey, daripada sini kita dapati bahawa kita akan boleh dapat sudut pada QRS. Okey, di mana kita tengok QRS, ia adalah sudut yang bertentangan dengan sudut QTS 105 ini. Okey, bila kita tambahkan kedua-dua ini, kita akan dapat 180. Sebab sudut yang bertentangan dalam sisi 4 kitaran, nilainya bila kita tambah, kita akan dapat 180. Jadi daripada sini, kita akan dapat QRS, kita akan dapat dengan cara, kita dapat 180, tolakkan dengan 105, kita dapat 75 darjah. Jadi kita tandakan sudut QRS dengan 75 darjah. Seterusnya, kita cuba perhatikan, kalau kita ambil di sini, kita tengok QRS ini adalah satu segitiga. Satu segitiga bermaksud hasil tambah sudut pendalaman bagi suatu segitiga adalah sama dengan 180. Jadi kita sudah tahu 75 darjah di sini dan juga 48 darjah di sini. Jadi kita boleh dapat sudut di sini dengan cara kita akan buat 180, kita tolakkan dengan 75, kita tolakkan dengan 48, kita akan dapat 57, iaitu di sini. Sudut sini kita dah dapat 57. Okey, seterusnya seperti yang telah dijelaskan bahawa garis lurus PQR. PQR ini adalah garis lurus. Jadi satu garis lurus nilainya adalah sama dengan sudutnya adalah 180. Kita sudah tahu pada sebelah sini iaitu RQS adalah sama dengan 57. Jadi untuk dapatkan sudut PQS, apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan ambil 180, kita tolakkan dengan 57 dan kita dapat 120.
darjah. Iaitu PQS adalah sama dengan 123 darjah. Jadi jawapannya adalah D, 123 darjah. Soalan 6. Rajah 6 menunjukkan sebuah bulatan. PST adalah garis lurus. Kita ada PQRS. Okey, pelajar-pelajar semua sila buat pembetulan. Pada rajah ini ada sedikit pembetulan di mana garis R adalah bertemu dengan S pada lilitan bulatan. Jadi betulkan rajahnya adalah begini dan sudutnya adalah macam tu. So, daripada maklumat di sini kita dapati bahawa PQRS merupakan sisi 4 kitaran yang mana kita boleh gunakan ciri-cirinya untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y. Yang pertama kita perhatikan nilai X. Nilai X ini, untuk dapatkan nilai X, caranya adalah kita akan tengok X dengan 70 ini adalah sudut yang bertentangan. Jadi hasil tambah kedua-dua nilai ini, X dan 70 ini akan bersamaan dengan 180. Jadi kita dapat X tambah 70 sama dengan 180. Jadi X kita akan dapat, di mana kita ambil 180, kita tolakkan dengan 70, kita dapat X sama dengan 110. Seterusnya kita akan dapat Y. Okay, Y kita akan dapat dengan banyak cara. Satu caranya adalah kita dapatkan dulu sisi sudut di sini sudut di sini. Caranya adalah kita gunakan juga sudut yang bertentangan. Jadi kita akan dapat ini adalah sudut ni adalah PSR PSR kita namakan sebagai PSR sama dengan 180. Kita tahu 180 kedua-dua ni, kita ambil 180, kita tolakkan dengan 75 darjah dan kita dapat 105 darjah. Jadi kita tandakan di sini 105 darjah. Jadi kita dah dimaklumkan juga bahawa PST adalah garis lurus. Jadi jika suatu garis lurus bermaksud nilai di sini adalah 180. Jadi untuk dapatkan Y kita akan ambil 180, kita tolakkan dengan 105, kita akan dapat jawapannya adalah 75, iaitu kita dah tuliskan di sini Y sama dengan 75 darjah. Tetapi apa yang kehendak soalan adalah kita dikehendaki menambah nilai X dan nilai Y. Jadi kita tambahkan X tambah Y, X sama dengan 110, tambahkan dengan Y sama dengan 75 darjah. Jadi jawapannya adalah 185 darjah, iaitu jawapannya adalah D. Soalan 7. Rajah 7 menunjukkan sebuah bulatan PQRS TU. Cari nilai X tambah Y. So, dari sini kita perlu dapatkan nilai X dan juga perlu dapatkan nilai Y. Cuba kita perhatikan, X ini bukanlah daripada satu sudut. Dia adalah gabungan daripada dua sudut, iaitu sudut PSR tambah dengan sudut PST. PSR itu di bahagian bawah ini dan juga PST pada bahagian atas ini. Okey, jadi kita cuba perhatikan untuk bahagian bawah ini, iaitu PSR, kita boleh dapat nilai, iaitu kita akan menggunakan sisi 4 kitaran, iaitu PQRS, di mana S dengan sudut PSR adalah bertentangan dengan 130. Jadi kita akan dapat dengan cara kita menolak, kita ambil 180, kita tolakkan dengan 130, kita akan dapat 50. Bermaksud sudut di sini kita akan dapat 50 darjah. Jadi X kita dah dapat sama dengan X sebahagian daripada X kita dah dapat 50 darjah dan di bahagian atas adalah sudut PST. Dan kita catatkan di sini 180 tolak dengan 130, kita dapat 50 tambah dengan sudut PST. Jadi X ada dua nilai yang satu lagi kita tak pasti, yang kita tak tahu, iaitu sudut PST. Yang di bawah ni adalah 50 darjah. Jadi bermaksud X sama dengan
50 darjah tambah dengan sudut PST. Okey, kita kekalkan macam tu. Seterusnya kita cuba perhatikan nilai Y. Y ini dengan sudut PST ini juga kalau kita tengok kepada PSTU ini juga adalah sisi 4 kitaran. Tengok ni, bucu ini, yang ni, yang ni, dan yang ni. Okey. Keempat-empat ini, bucu ini memang berada pada lilitan bulatan. Jadi ianya memang adalah sisi 4 kitaran. Jadi kita boleh gunakan ciri itu untuk kita dapatkan nilai Y. Y kita dapati bahawa kita nak dapat Y, kita perlu tolakkan dengan sudut PST. Persoalannya kita tidak tahu berapakah nilai sudut PST. Jadi kita tuliskan dulu Y sama dengan 180 tolakkan dengan PST. Jadi kita sudah tahu X sama dengan 50 darjah tambah dengan sudut PST. Y sama dengan 180, kita tolakkan dengan sudut PST. Jadi soalan ini dia nak kita X tambah Y. Jadi kita tambahkan X tambah Y tu. Jadi kita masukkan X 50 darjah tambah dengan sudut PST. Tambahkan dengan 180 tolak dengan sudut PST ini adalah untuk Y. Jadi kita akan dapat 50 tambah dengan 180. Sudut PST ada satu tambah, ada satu tolak. Dia akan menjadi hilang. Jadi jawapan yang kita akan dapat X tambah Y adalah sama dengan 230 darjah. Jadi jawapannya adalah C. Soalan 8. Dalam rajah 8, HKLM adalah sebuah bulatan berpusat di O dan LMN adalah garis lurus. Kita diminta mencari nilai X. So, apa yang perlu kita buat? Okey, yang pertama sekali, daripada rajah ni kita dapati bahawa kita boleh dapatkan sudut di sini, iaitu sudut LKM. Macam mana kita dapat? Kita menggunakan sudut berkaitan di antara sudut di pusat dengan sudut di lilitan yang terbina pada lengkok yang sama, iaitu lengkok minor LM. Jadi kita dapati bahawa jika di sini adalah 80 sudut di pusat, jadi sudut pada lilitan adalah separuh. Kita akan dapat sama dengan 80 kita bahagikan dengan 2, kita dapat 40 darjah. Jadi sudut LKM kita dapat sama dengan 40 darjah. Dan seterusnya kita faham bahawa LKH iaitu ke semua sudut ini, iaitu LKH, ia adalah sama dengan sudut HMN. Okay, HMN ini adalah sama dengan LKH. Jadi bila dah sama, kita boleh nyatakan bahawa X, sebab apa? Sebab kita gunakan sisi 4 kitaran lah. Kita gunakan sisi, ciri-ciri sisi 4 kitaran, kita dapati memang sama. Jadi, kita boleh gunakan X, kita boleh catatkan di situ, X tambah 40 sama dengan 85 darjah. Jadi, X sama dengan 85 tolakkan dengan 40, kita dapat X sama dengan 45 darjah. Jadi jawapannya adalah B. Kita tandakan di situ, jawapannya adalah B. Soalan 9. Rajah 9 menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran EFGH dan garis lurus GHJ. Hitungkan nilai X tambah Y. So, yang pertama sekali, kita tengok di sini, diberi pada kita sisi 4 kitaran ini dan kita boleh gunakan ciri-ciri itu untuk dapatkan nilai. Yang pertama, kita tengok bagaimana untuk mendapatkan nilai X. Kita perhatikan 3X dan juga 108 ini adalah sudut yang bertentangan. Okay, sudut yang bertentangan dalam sisi 4 kitaran, hasil tambah kedua-duanya adalah sama dengan 180. Jadi kita gunakan maklumat itu. Kita catatkan di sini 3X tambah dengan 108 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi kita dapat, kita pindahkan, kita lakukan operasi linear equation.
kita akan dapat 3x sama dengan 72 darjah. Dan akhirnya kita bahagikan dengan 3, kita dapat 24. Bermaksud kita sudah pun mendapat x sama dengan 24 darjah. Bagaimana pula dengan y? Kita tengok di sini, 5y ini ianya adalah sama dengan sudut 105 darjah ini. Jadi kita boleh tuliskan 5y sama dengan 105 darjah. Jadi y sama dengan, kita ambil 105 ini, kita bahagikan dengan 5, kita dapat 21 darjah. Jadi y sama dengan 21 darjah. Terus yang soalan ini, perhatikan di situ, dia nak jawapan akhir adalah x tambah y. Jadi kita tambahkanlah. Kita tambahkan. Jadi x tambah y sama dengan x sama dengan 24. Kita tambahkan dengan y sama dengan 21. Kita dapat jawapannya adalah 45. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 10. Dalam pelajar 10, UV dan UT adalah dua tangen kepada bulatan berpusat di O. VQOS adalah garis lurus. Okay, cuba kita perhatikan di manakah UV. UV di sini. Okay, ini. Dan P ini adalah titik ketangenan. Seterusnya kita ada UT. UT juga merupakan tangen dan titik ketangenannya adalah di sini ya. Menyentuh bulatan ini pada titik S. Dan seterusnya maklumat diberi pada kita adalah VQOS adalah garis lurus. Daripada maklumat yang kita dapat daripada rajah ini, kita kena pasti bahawa yang pertama sekali, sudut di sini adalah 90 darjah. Satu lagi adalah sudut di S. Juga kita dapat adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah di situ. Jadi seterusnya, jika kita dah tahu ini 90 darjah, ini 60 darjah, 90 darjah, jadi kita dapat tahu apakah sudut di sini. Caranya adalah kita akan kita gunakan luas segi 4. Segi 4 sama dengan 360 darjah. Kita tengok ni, dia dah jadi satu segi 4. Okey, ni. Dah jadi satu segi 4. Hasil tambah sudut pedalaman bagi satu segi 4 adalah 360 darjah. Jadi kita tolakkan dengan nilai yang kita sudah tahu, iaitu 90, 90, 90. Kita tolakkan kesemuanya dan kita dapat sama dengan 120. Jadi sudut di sini kita dapat sama dengan 120 darjah. Terus yang untuk dapatkan nilai X, kita dah pun dimaklumkan tadi bahawa VQOS merupakan satu garis lurus. Jadi bila satu garis lurus, ini hasil tambah X dengan 120 adalah X tambah dengan 120, hasil tambahnya adalah sudah semestinya adalah 180. Jadi untuk dapatkan X adalah kita akan dapat, kita ambil 180, kita tolakkan dengan 120, kita akan dapat sama dengan 60. So kita dah dapat X sama dengan 60 darjah. Seterusnya kita tengok, perhatikan di sini, kita nak cuba dapatkan nilai Y pula. Cuba perhatikan di sini, ini merupakan suatu diameter. Macam mana kita tahu diameter? Sebab di sini ada satu garis lurus yang mana menyambungkan dua titik, iaitu titik Q dan juga titik S, dan dia melalui pusat. Melalui pusat bulatan. Jadi ini adalah diameter. Bila ini adalah diameter, bermaksud sudut di lilitan yang terhasil di sini, iaitu pada R ini, ialah bersamaan dengan 90 darjah. Yang ini kita kena ingatlah. Kalau kita tak ingat, jadi agak sukar untuk kita menjawab soalan ini. Jadi kita catatkan di sini 90 darjah. Jadi kita tengok di sini. Kita fokus kepada QRS, segitiga QRS. Okey, kita dah pun tahu dua sudut, iaitu 90 darjah dan 40 darjah. Jadi kita dapat nilai Y dengan cara kita tahu bahawa hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu segitiga adalah sama dengan 180. Jadi kita dapat 180, kita tolakkan dengan 90, kita tolakkan dengan 40. Kita akan dapat Y sama dengan 50 darjah. Jadi jawapan akhir
kita dikehendaki untuk tambah nilai X dan nilai Y. Nilai X sama dengan 60, Y sama dengan 50. So, kita tambahkan, kita akan dapat jawapannya adalah 110. Jadi, jawapannya adalah C. Soalan 11. Dalam rajah 11, PQR ialah tangen kepada bulatan berpusat di O. Carikan nilai X. Kita perhatikan ini adalah PQR iaitu tangen dan Q adalah titik yang menyentuh pada bulatan yang dinamakan sebagai titik ketangenan. Dan kita diberi maklumat di sini adalah 70 darjah dan kita dikehendaki mencari nilai X. Untuk nak mendapatkan nilai X ini, kita akan menggunakan maklumat berikut iaitu sudut di antara perentas dengan tangen adalah sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Ayat ini agak berbelit. Jadi kita faham macam ni lah maksud dia. X ini nilainya adalah sama dengan 70 darjah. Jadi jawapannya adalah B, 70 darjah. Soalan 12. Dalam rajah 12, LMN adalah tangen pada bulatan berpusat O di titik M. Ini bermaksud LMN adalah tangen dan M ini adalah titik ketangenan. Seterusnya diberi pada kita bahawa JKL dan LMN adalah garis lurus. Jadi kedua-dua garis ini adalah garis lurus. Jadi apa yang kita perlu cari adalah kita diminta mencari nilai X. So kita perhatikan di sini, ini nilai X yang kita nak cari. So langkah pertama yang kita perlu lakukan untuk dapatkan nilai X adalah kita cari dulu, kita bayangkan dulu JLM ini adalah satu segitiga. Jadi dah diberitahu kita tadi LMN adalah satu garis lurus. Jadi bermaksud jika di sini nilainya adalah 75, bermaksud di sini kita dapat cari dengan cara kita tolakkan 180 dengan 75. Iaitu JML ini kita dapat 180 kita tolakkan dengan 75. Kita dapat jawapannya adalah 105. Jadi kita catatkan di situ 105. Seterusnya kita perhatikan di sini kita sudah tahu 40 darjah. Di sini juga kita sudah tahu tadi kita dah kira 105 darjah. Jadi bolehlah kita dapat satu lagi sudut di sini iaitu kita gunakan KJM iaitu KJM. Kita dapatkan sudut ini dengan cara kita ambil gunakan konsep hasil tambah sudut pedalaman bagi satu segitiga. Kita ambil 180, kita tolakkan dengan 105, kita tolakkan dengan 40 darjah. So kita akan dapat jawapan adalah 35, iaitu di sini kita tuliskan 35 darjah. Seterusnya bila kita dah dapat 35 darjah di situ, kita akan menggunakan ciri sudut pada pusat dan sudut pada lilitan yang terbina pada lengkok yang sama. Ini lengkok yang sama iaitu lengkok minor KM. Ini sudut pada pusat dan sudut pada lilitan. Jadi kita tahu bahawa X ini adalah sudut pada pusat 2 kali ganda sudut di lilitan. Jadi kita akan ambil nilai X sama dengan 2 kali dengan 35 iaitu sudut pada lilitan dan sama dengan 75 darjah. Jadi jawapannya adalah A iaitu 70 darjah. Soalan 13. Dalam rajah 13, WQT adalah tangen kepada bulatan PQRS berpusat O di Q. Ini adalah tangen berpusat pada bulatan ini. Dan Q adalah titik ketangenannya. Cari nilai X.
Ini nilai X yang kita nak cari. So, daripada maklumat yang kita diberikan di situ, kita dapati bahawa yang pertama sekali, kita faham bahawa ciri-ciri kalau ada satu tangent yang menyentuh di pusat ini, kita tengok daripada Q ini adalah titik ketangenan. Kita ada satu garis jejari. Nilai di sini adalah sama dengan 90 darjah. Okey, jadi maklumat yang kita tahu bahawa dua-dua ini iaitu sudut OQP, okey, OQP ni yang merah ni tambahkan dengan 32 ini, kedua-dua sudut ini mesti sama dengan 90 darjah. Jadi daripada situ kita dapat OQP, kita dapat dengan cara kita akan tolakkan 90 dengan 32, kita dapat 58 darjah. Jadi bermaksud di sini kita akan tandakan dengan 58 darjah. Okey, seterusnya kita tengok di sini PQRS adalah suatu sisi 4 kitaran. Jadi kita boleh gunakan ciri-cirinya untuk mencari nilai yang seterusnya. Cuba perhatikan sudut R dengan P. R dan P adalah bertentangan. Jadi daripada situ kita boleh dapat, kita dapati bahawa QRS, QRS keseluruhan sudut ini bukan 27 saja. 27 tambah dengan nilai yang kita tak tahu bawah ni, tambah dengan 117 adalah sama dengan 180 darjah. Sebabnya adalah kedua-dua ini R dan juga P ini, kedua-dua ini sudut ini adalah bertentangan. Jadi kita tambahkan, kita akan dapat 180. Tapi kita tidak tahu berapa nilai di sini. Jadi kita ambil dulu secara umum semua sekali, iaitu QRS tambahkan dengan 117, kita dapat iaitu hasil tambahnya kedua-duanya ini adalah sama dengan 180. Jadi kita tolakkan 180, kita tolak dengan 117, kita akan dapat 63. Apa dia 63? Sudut di sini. Termasuk dengan 27. Jadi macam mana kita nak tahu sudut yang di bawah ini? Jadi caranya adalah kita akan dapatkan sudut ORQ, iaitu sudut di sini. Dengan cara kita ambil 63 yang diberikan tadi, kita tolakkan dengan 27 yang kita tahu di sini, dan kita dapat 36. So kita tandakan di sini adalah 36. 36 darjah. Seterusnya kita dapati bahawa ini adalah jejari. Kita tengok di situ. OQR, OQR dan ORQ adalah sama dengan 36. Sebab apa? Sebab ia adalah segitiga sama kaki. Sama kaki bermaksud jika di sini adalah 36, bermaksud yang satu lagi adalah juga merupakan 36. Jadi seterusnya kita gunakan lagi ciri sudut dalam sisi 4 kitaran. Sekarang ni kita ambil X ini dengan sudut yang bertentangannya di sini. Iaitu kita tahu bahawa X ini adalah kita tambahkan dengan 36 dan 58 ini, kita akan dapat 180. Jadi kita dah akan dapat nilai X dengan cara kita ambil 180, kita tolakkan dengan 36, kita tolakkan dengan 58. Ini X, kita tolakkan dengan 36, kita tolakkan dengan 58, maksudnya kita ambil 180 lah. 180 kita tolak 58, tolak dengan 36, kita akan dapat sama dengan 86. Jadi jawapan bagi X adalah sama dengan 86, iaitu D. Soalan 14. Dalam rajah 14, CDE, cuba kita perhatikan CDE, dan juga satu lagi adalah CGF. Adalah dua tangent sepunya kepada bulatan berpusat di P dan juga Q. Cari nilai X dan Y. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan menggunakan semua maklumat
tentang tangent dan juga ciri-ciri bagi sudut pada bulatan. Yang pertama kita tengok di sini. Ini adalah ada kaitan, iaitu EF ini, kita perhatikan EF ini adalah lengkok di mana terhasilnya sudut pada pusat di P dan juga sudut pada lilitan di H. Jadi kaitannya adalah sudut di pusat ni 2 kali ganda daripada sudut di lilitan. Jadi kita tahu bahawa EPF iaitu sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut ini, iaitu 80 darjah. So kita akan dapat sama dengan 160. Bermaksud kedua-dua ini adalah sama dengan 160. Jadi kita nak dapatkan nilai X saja. Macam mana nak dapatkan nilai X? So kita ingat balik semula, kita dah belajar sebelum ni, iaitu jika dua tangent kepada suatu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu pada titik A, maka kita dapati bahawa memang dia akan membahagi dua sama sudut ini. Jadi berdasarkan pada maklumat ini, kita dapati bahawa nilai X adalah sama dengan, kita bahagikan 160 bahagi dengan 2, kita akan dapat sama dengan 80 darjah. Jadi kita sudah dapat nilai X sama dengan 80 darjah. Seterusnya kita dapatkan nilai Y. Y kita juga dapati bahawa ia sama nilai dengan EPF. EPF nilainya adalah sama dengan Y, iaitu 160 darjah. Jadi kita tambahkan kedua-duanya, iaitu X dan juga Y. Kita dapat sama dengan 80 darjah tambah dengan 160 darjah. Kita dapat jawapan akhir adalah 240 darjah. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 15. Dalam raja 15, WQ ialah tangent sepunya kepada bulatan berpusat di O dan P. UOW dan OTP adalah garis lurus. Okay, ini maklumat yang diberi pada kita. Dan kita seperti biasa diminta mencari nilai X dan juga nilai Y. Kita cuba perhatikan untuk X terlebih dahulu. Okay, kita tengok di sini, ini adalah diameter. Kenapa kita kata diameter? Diameter adalah suatu garis yang menghubungkan dua titik pada lilitan bulatan, iaitu pada U dan juga W, dan memotong pada pusat bulatan. Jadi kita katakan ia adalah diameter. Bila diameter, ada satu sudut pada lilitan yang terhasil, nilai di sini adalah sama dengan 90 darjah. Okey, itu telah pun kita pelajari sebelum ini. Jadi bila kita dah dapatkan sudut ini sama dengan 90 darjah, jadi kita akan dapat X dengan cara kita mengambil 180, kita tolakkan dengan 90 dan 43 darjah. So kita dapat jawapannya adalah sama dengan 47 darjah. Jadi X sama dengan 40 darjah, di mana kita ambil 180. Kenapa ambil 180? Sebab hasil tambah sudut pendalaman bagi satu segitiga adalah sama dengan 180. Tolakkan dengan 90, tolak dengan 43, kita dapat 47. Itu adalah untuk nilai X. Seterusnya kita tengok nilai Y. Bagaimana kita nak dapatkan? Sebelum tu kita tengok di sini. Bila ini adalah jejari, bermaksud kedua-dua PQ dan juga PT adalah sama panjang. Bermaksud dia adalah sama panjang. Bila sama panjang, maksud dia kita boleh katakan PTQ dan PQT sudutnya adalah sama. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita akan ambil 180. Kita fokus pada segitiga sama kaki ini, PTQ. Jadi kita akan dapat 180, kita tolakkan dengan 90 sudut di sini. Dan kita bahagi 2, kita dapat 45 darjah. Apa maksud 45 darjah ini? Di mana 45 darjah itu? Iaitu di sini dan juga di sini. Okey, sebabkan jari bermaksud dia akan menjadi segitiga
sama kaki ya. Jadi 45 dan juga 45. Jadi untuk dapatkan Y, kita akan gunakan ciri sisi 4 kitaran. Okey, cuba perhatikan ini sisi 4 kitaran. Jadi fokus kita adalah pada sudut Y yang mana sudut yang bertentangan dengannya, iaitu sudut ini ya. Sudut 20 dengan 45 ini. Jadi kita akan buat 45 tambah dengan 20 tambah dengan Y. Okey, kita tahu sudut Y dan juga sudut dua sudut ini. Kita akan tambah, kita akan dapat 180. Jadi dari situ kita akan dapat Y sama dengan 180. Tolakkan dengan 45. Tolakkan dengan 20. Kita akan dapat Y sama dengan 115 darjah. Jadi X sama dengan 47. Y sama dengan 115. Jadi kita perhatikan di manakah jawapannya? Jawapannya adalah B. Iaitu 40 darjah. X sama dengan 47 darjah. Y sama dengan 115 darjah.